Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid, semoga dalam keadaan baik, ceria dan sihat bersama keluarga. Tajuk pembelajaran kita hari ini, penyeri majlis. Kita berada dalam tema keempat, kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 12, adat dijunjung, budaya disanjung. Jika kamu lihat pada paparan, cikgu ada tunjukkan jenis pahal ataupun dulang yang digunakan untuk majlis perkahwinan ataupun pertunangan. Dulang yang digunakan untuk meletakkan bahan hantaran lah. Seperti gambar yang kamu boleh lihat sekarang lah. Ini item Pak Sirih. Harap semua bersedia. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk pembelajaran hari ini, mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan yang kita akan fokuskan hari ini. 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan kata perimbuhan mengikut konteks. Kita fokus pada kata perimbuhan yang kedua iaitu apetan. Objektif kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan dan membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat menggunakan kata berimbuhan apetan mengikut konteks dengan betul. Kita akan lihat, kita akan kenal pasti kata berimbuhan apetan yang ada dalam petikan yang kita akan baca, dan seterusnya kita akan membina ayat menggunakan kata berimbuhan yang kita telah kenal pasti. Harap murid-murid dapat sedia dengan buku tulis masing-masing untuk membuat catatan. Seterusnya, mari kita tonton sebuah video ringkas tentang hantaran perkahwinan. Kamu boleh lihat majlis menjadi semakin berseri apabila ada pahal yang dihias dengan bahan hantaran yang cantik dan bunga-bungaan serta hiasan-hiasan sampingan lah. Mari kita tengok sama-sama. Pahal dihiasi bunga. Kain songket. Pewangi badan. iPad Pro dan sebagainya lah. Kasut. Jadi inilah antara contoh kegunaan pahal. Pahal sekarang ni dia ada macam-macam bentuk, macam-macam corak lah. Harap kamu dah dapat bayangkan macam mana dia rupa pahal tu. Mari kita baca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Penyeri majlis. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas pahal.
Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Pahar dibuat daripada tembaga. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempar pahar sehingga kini. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis pahar iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Kebiasaannya, pahar dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Pahar tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Baiklah, itulah petikan tentang penyeri majlis yang kita akan kita lihat pada hari ini. Ada tak perkataan yang kamu tak tahu maksudnya? Kan? Okey, contohnya pahar. Okey. Pahar adalah seperti yang dipaparkan dalam gambar ni lah. Okey. Ataupun ini penerangannya. Digunakan untuk meletakkan barang hantaran majlis perkahwinan dan pertunangan. Okey, pahar ini pahar. Selain itu, ada tak seni tempar? Apa seni tempar ni, cikgu? Okey, seni tempar ni maksudnya cara pembuatan ataupun corak penghasilan pahar. Okey, macam seni, macam kaedah dia lah. Okey, kaedah cara-cara nak buat pahar ni. Okey, pahar ni kita panggil dia tempar. Kita tempar. Okey, selain itu bersulam. Okey, bersulam ni seperti yang seperti jahitan yang ada pada baju awak lah. Contoh kalau yang tulis nama tu dipanggil sulam lah. Yang buat corak dekat tangan tu. Corak pada lengan baju tu. Okey. Itu nama dia sulam lah. Okey. Dianggarkan. Dianggarkan maksudnya kiraan kasar. Okey. Kiraan yang secara kasar lah. Contoh, berapa kilo berat ulat ni? Mungkin 100 gram ataupun 200 gram. Macam itulah lebih kurang. Kita agak-agak je berapa. Okey. Okey, petikan ini semestinya menceritakan tentang pahar, iaitu sebagai penyeri majlis. Aspek tata bahasa yang kita akan pelajari hari ini adalah kata berimbuhan apitan. Okey. Mari kita lihat penerangan apa itu kata berimbuhan apitan. Pertama sekali kita lihat musi cilik menyatakan kata berimbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Contoh, ke-an, pe-an, di-kan, men-kan. Okey, itu contoh yang diberikan oleh musi cilik. Kita lihat selanjutnya, imbuhan apitan ni penggabungan dengan kata dasar akan membentuk makna tertentu. Okey. Terdiri daripada beberapa bentuk. Okey, ada banyak bentuk lah. Apitan men, kan, men, i. Perkataan yang dihasilkan merujuk kepada sesuatu yang dilakukan untuk faedah orang lain, menyebabkan sesuatu hal itu terjadi atau juga perbuatan. Contoh, membasuhkan, mengikatkan, merekodkan, melayani, merawati, mengetuai. Okey. Itulah contoh-contoh men-kan, men-i. Mengetuai kan. Okey. Apitan ke-an boleh membawa maksud menerangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar ataupun tempat. Contohnya, kesakitan, keletihan, kemuraman, kenakalan,
kesempitan. Manakala apitan Pen-An merujuk kepada tempat dan perbuatan serta keadaan, menerangkan sesuatu hal yang terdapat dalam kata dasar atau tempat. Contoh, pedalaman, pembunuhan, penginapan, perbarisan, pelabuhan. Apitan di-kan, di-i, di-per-kan digunakan dalam ayat pasif. Contoh, dianugerahkan, ditemui, diperdebatkan, diterjemahkan, dibacakan, dilalui. Okey, itulah penerangan secara ringkas, secara sepintas lalu tentang imbuhan-imbuhan apitan. Kamu perlu buat latihan dengan banyak tentang imbuhan ni supaya kamu lebih mahir dan cekap. Aktiviti seterusnya, mari kita senaraikan kata berimbuhan apitan yang ada dalam petikan. Dalam petikan yang kita baca tadi, ada beberapa imbuhan apitan yang digunakan. Contohnya, menghadiri, perkahwinan, meletakkan, perkahwinan lagi sekali, pertunangan, mengekalkan, digunakan, keemasan, kebiasaan, kelihatan, dianggarkan. Okey, ini antara contoh-contoh kata imbuhan apitan yang telah kita kena pasti. Kita lihat betul ataupun tak satu persatu. Yang pertama, menghadiri. Menghadiri kata dasar dia hadir. Okey. Seterusnya, perkahwinan. Kata dasar dia kahwin. Seterusnya, digunakan. Okey, digunakan dia ada dua. Okey, sini pun betul, digunakan. Meletakkan, letak. Okey, seterusnya perkahwinan. Okey, ini perkahwinan, kahwin. Pertunangan, tunang. Okey, kalau kita nak tahu betul ataupun tak itu kata berimbuhan apitan, kita mesti tahu kata dasar dia. Kata dasar mengekalkan adalah kekal. Okey, apabila huruf K dia akan tukar menjadi huruf G. Digunakan seperti tadilah. Okey, keemasan. Okey, biasa. Seterusnya, kelihatan. Seterusnya, dianggarkan. Okey, dianggarkan adalah anggar. Okey, itulah kata berimbuhan apitan yang telah kita kena pasti. Seterusnya, okey, ada 10. Okey, lebih kurang 10 kata berimbuhan apitan. Iaitu menghadiri, perkahwinan, digunakan, meletakkan, pertunangan, mengekalkan, keemasan, kebiasaan, kelihatan, dianggarkan. Akhir sekali, tugasan hari ini adalah seperti berikut. Okey, cikgu nak kamu tulis unit 12. Okey, adat dijunjung, budaya disanjung. Tajuk penyeri majlis, buku teks halaman 83. Okey, ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A ni, kamu boleh lihat semula slide yang sebelum ini dan tulis 5 sahaja. Okey, tulis 5 imbuhan apitan. Tulis 5 perkataan yang menerima imbuhan apitan. Okey, contoh keemasan, kelihatan, perkahwinan dan sebagainya lah.
Okey, untuk bahagian B, bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan yang diberikan. Okey. Contoh, kalau kamu tak nak perkataan ni, kamu boleh tukar perkataan lain. Contoh, keemasan. Contoh lagi iaitu perkahwinan. Okey, jadi kamu boleh tukar ini mengikut kesesuaian kamulah. Faham? Terima kasih. Baiklah, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat tulis dengan cantik dan kemas. Pastikan jawapan yang ditulis itu betul. Tulis dalam buku nombor 1. Okey, tulis buku dalam nombor 1. Dan terima kasih semua atas kesungguhan dan kerjasama yang diberikan oleh semua murid. Teruskan usaha. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya pada ruangan YouTube dan Google Classroom. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.